Bertemu kembali rentasan berita edisi 675, saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Terima semula bersatu, dah habis fikir ke? PN gagal ujian pertama dapatkan sokongan. Pulau Pinang tidak gentar ancaman Azmin. Belum 3 bulan kerajaan PN sudah terpalit rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa Pakatan Harapan terbuka untuk menerima kembali bersatu sekiranya parti itu mahu kembali ke pangkal jalan. Anwar meletakkan 2 syarat utama iaitu pertama, keputusan bersatu mestilah keputusan sebulat suara dari satu parti iaitu Bersatu. Ini bermakna tiada kelompok Tun Dr. Mahathir yang mahu bersama Pakatan Harapan tetapi kelompok Tan Sri Muhyiddin Yassin masih bersama gerombolan Tebuk Atap. Ia satu pakej, iaitu Bersatu. Kedua, Bersatu mesti terima prinsip dan dasar perjuangan Pakatan Harapan, khususnya berhubung pelaksanaan reformasi total dan membanteras rasuah. Bersatu juga diingatkan tidak lagi mengulangi pengkhianatan seperti dahulu. Kenyataan Anwar itu sebagai mengulas seruan Datuk Seri Mukhlis Mahathir sebelum ini yang menyeru Bersatu agar kembali kepada Pakatan Harapan. Kata Mukhlis, Bersatu hanya ada satu pilihan jika ingin melestarikan parti berkenaan. Jika tidak, Bersatu akan musnah pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Kenyataan Anwar itu selari dengan pandangan Timbalan Presiden Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub yang juga bersedia menerima kembali Bersatu. Mesej daripada Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, amat jelas. UMNO tidak mengiktiraf gabungan Perikatan Nasional. Sokongan mereka hanyalah untuk menjatuhkan Pakatan Harapan dan meletakkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sahaja. UMNO setia dengan Muafakat Nasional yang dimeterai bersama PAS serta kekal dengan sekutunya Barisan Nasional. Bersatu tidak ada tempat dalam bakul Muafakat Nasional yang akan dijunjung pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Kata Muhammad, beberapa pemimpin UMNO menyokong langkah syaratan kerana kononnya Pakatan Harapan bermasalah. Anehnya, individu yang bermasalah dalam Pakatan Harapan itulah yang kini berada dalam Bersatu dan dilantik menjadi menteri dalam kerajaan pintu belakang itu. Bagaimana agaknya Muhyiddin hendak menguruskan gerombolan yang baru masuk Bersatu jika ia ingin kembali ke pangkuan Pakatan Harapan? Sudah tentu Pakatan Harapan tidak akan menerima Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Bersatu kalau kembali kepada Pakatan Harapan, ia akan kembali seperti tawanan perang yang tempang. Pengkhianatan pemimpin Bersatu tidak dapat dimaafkan oleh akar umbi yang sebelum ini berjuang dengan tenaga dan sumber keuangan sendiri untuk menangkan Pakatan Harapan. Seperti kata Ketua Komunikasi Keadilan Pahang, Wan Fauzdin Samad, berhubung kejatuhan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan, kami tidak hilang jawatan besar apapun tetapi kami meratapinya kerana puluhan tahun kita berjuang. Akhirnya kita berjaya benamkan kleptokrat. Namun, kerana tamakkan kuasa, tergamak beberapa pimpinan dari Pakatan Harapan ini melakukan kecurangan dan khianat serta belot. Wajarkah tidak sampai beberapa bulan mereka curang? Kita sediakan tepak sirih untuk mereka kembali setelah mereka merasa derita akibat dosa pengkhianatan. Justru adalah lebih baik jika sekiranya siapa yang ingin bersama untuk melawan rasuah kembali bersama Pakatan Harapan. Tidak perlu tunggu lampu hijau daripada parti kerana Islam bencikan rasuah. Mereka yang mendambakan kedudukan dalam GLC, sila terus berebut ghanimah. Allah sedang memerhati kerakusan anda. Pemimpin Pakatan Harapan, ingatlah rakyat marhain yang meletakkan anda di singgahsana Putrajaya.
Tindakan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mengugut kerajaan negeri yang tidak mengikuti arahan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB jelas membuktikan Perikatan Nasional gagal ujian pertama mendapatkan sokongan pimpinan kerajaan negeri-negeri di Malaysia. Malah sekutu beliau, Menteri Besar Selangor Amiruddin Saari mengambil tindakan berhati-hati dalam membuka semula sektor ekonomi dengan mengubah suai beberapa perkara dalam PKPB tersebut. Ia bagi mengelakkan wujudnya kluster baharu yang besar seperti di Seri Petaling katanya. Dan sebab itu kita percaya this is transition period. In transition period kita kena melakukan dan tindakan yang berhati-hati kerana selepas kita flatten the curve, kita tidak boleh membenarkan ataupun cuba ataupun agak complacent ataupun terlalu kurang berhati-hati yang mungkin boleh menyebabkan kluster-kluster yang besar sebagaimana kluster Seri Petaling wujud sebelum ini. Esko Kerajaan Tempatan Eng Zihan berkata beberapa perubahan garis panduan dilakukan PKPB jelas mengambil kira semua faktor serta mengutamakan keselamatan orang awam. Sebagai contoh, tindakan kerajaan negeri tidak membenarkan makan di restoran mampu mengurangkan risiko penularan COVID-19, katanya seperti dipetik Selangor kini. Selangor merupakan satu daripada 4 negeri yang melaksanakan PKPB dengan pengubahsuaian tertentu. Begitu juga Perak, Negeri Sembilan dan Kelantan. Manakala 5 negeri lagi menolak PKPB iaitu Sarawak, Sabah, Kedah, Pahang juga Pulau Pinang. Hanya 4 negeri menerima sepenuhnya PKPB yang bermula Isnin lalu iaitu Terengganu, Perlis, Melaka dan juga wilayah persekutuan. Ini mengesahkan bahawa 9 negeri menolak saranan Menteri Kanan tersebut. Pemimpin Pemuda Amanah Nasional turut mempersoalkan tindakan Azmin Ali itu yang dilihat pincang dan tergesa-gesa. Apakah tiada perbincangan khusus antara wakil negeri-negeri untuk mencari penyelesaian yang terbaik untuk semua? Ini adalah julung kali kerajaan negeri secara terang-terangan tidak akur kepada arahan PKPB secara total. Kredibiliti Menteri Kanan Muhammad Azmin Ali tercalar selepas dilihat tidak menjadikan medan perbincangan untuk melaksanakan sesuatu polisi dan hanya mahu semua orang mengikut selera arahan dia sahaja, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu Azmin Ali memberi amaran bahawa kerajaan negeri mungkin terdedah kepada tindakan undang-undang daripada pelbagai pihak, khususnya kalangan pihak industri sekiranya menghalang mana-mana syarikat daripada memulakan operasi bermula 4 Mei 2020. Tindakan kerajaan negeri adalah tidak bersandarkan kepada punca kuasa yang sah di mana mana-mana undang-undang dan adalah bercanggah dengan dasar kerajaan persekutuan, kata Azmin Ali dipetik bernama. Kecaman paling keras datang daripada Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata ugutan Azmin Ali terhadap beberapa kerajaan negeri yang enggan melaksanakan PKPB itu sebagai angkuh dan takbur. Ini menteri mewakili apa? Korporat? Industri ke apa? Apa salah berunding? Soal Anwar. Terdahulu Azmin dikecam oleh Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan yang mempersoalkan fasa pemulihan ekonomi Kerajaan Perikatan Nasional kerana tiada konsensus semua negeri. Satu masalah nyata ialah kegagalan Menteri Kanan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal ekonomi berbincang, berunding dan mendapatkan konsensus daripada semua kerajaan negeri sebelum keputusan tersebut diumumkan, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Abdul Rahman Dahlan pula menyifatkan tindakan Azmin adalah memalukan dan tidak pernah berlaku. PKPB yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan pendekatan awal untuk memulihkan ekonomi negara. PKPB mungkin undang-undang kerajaan persekutuan, tetapi keengganan kerajaan negeri untuk patuh kepada PKPB tetap satu tamparan hebat kepada Azmin dan Perikatan Nasional. Nampaknya kerajaan Perikatan Nasional telah gagal dalam ujian pertama untuk mendapatkan sokongan sebelum sidang Parlimen. Pulau Pinang ialah negeri yang bertegas tidak akan membuka semula ekonomi di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB walaupun mungkin berhadapan dengan tindakan undang-undang. Kerajaan negeri tersebut tidak gentar dengan ancaman Menteri Kanan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali bahawa kerajaan negeri berisiko untuk disaman oleh pelbagai pihak jika
tidak akur dengan arahan Putrajaya. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yu berkata, keputusan untuk tidak melaksanakan arahan PKPB secara tergesa-gesa dibuat bagi melindungi nyawa rakyat tanpa menjejaskan kelangsungan ekonomi mereka. Saya nak tanya kepada Menteri Kanan apa yang beliau harapkan sebagai menteri yang menjaga ekonomi apabila beliau malas untuk saling berbincang dengan semua kerajaan negeri bagi mendapatkan persetujuan sebaik mungkin untuk pelaksanaan PKPB ini. Kerajaan negeri bersedia untuk disaman demi melindungi nyawa 1.8 juta penduduk Pulau Pinang. Pada masa sama, kerajaan negeri bersedia untuk memulakan operasi sektor ekonomi di bawah PKPB. Saya harap Menteri Kanan tidak perlulah menakut-nakutkan kerajaan negeri, tetapi hormati kami, iaitu Pulau Pinang, sebagai rakan strategik Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI demi meletakkan negara ini di landasan pemulihan ekonomi yang sebenar. Kata jadi petik lidah rasmi online Kerajaan Pulau Pinang, bulletinmutiara.com. Menurut laporan, kerajaan negeri secara prinsip bersetuju untuk melaksanakan PKPB, tetapi ia harus secara berperingkat dan tidak tergesa-gesa. Bagaimanapun, Kon Yau mendakwa kerajaan negeri tidak diberi masa yang mencukupi untuk membuat kajian SOP. Persiapan untuk melaksanakan PKPB selepas mesyuarat bersama Perdana Menteri pada 28 April lalu belum dilaksanakan. Saya ingin mengulangi pendirian bahawa kami tidak pernah membantah inisiatif untuk membuka semula ekonomi di bawah PKPB. Apabila Perdana Menteri membuat pengumuman pada 1 Mei lalu, saya segera memberi respons melalui kenyataan media yang menyambut baik keputusan tersebut dan berjanji bahawa Pulau Pinang akan memberikan kerjasama agar usaha untuk memulakan semula ekonomi berjaya dilaksanakan. Kami iaitu JKKN Pulau Pinang akhirnya hanya dapat bermesyuarat pada hari Ahad pagi iaitu pada 3 Mei setelah kami menerima sebahagian besar SOP walaupun bukan semuanya jelasnya. PKPB secara berperingkat yang dilaksanakan oleh Pulau Pinang melalui 3 tahap iaitu pertama, fasa 1, 4 hingga 7 Mei. Fasa persiapan bagi membolehkan sektor menyediakan pelaksanaan SOP. Kedua, fasa kedua 8 hingga 12 Mei, fasa pembukaan kepada kebanyakan aktiviti ekonomi yang dibenarkan bagi membolehkan sektor-sektor yang dibenarkan di bawah PKPB dan masyarakat amnya secara perlahan-lahan dapat menyesuaikan diri dengan SOP dan norma baharu. Manakala yang ketiga, fasa 3, 13 Mei dan seterusnya, fasa pembukaan menyeluruh bagi semua sektor dibenarkan beroperasi tertakluk kepada PKPB. Itulah yang dirancang secara teliti oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang tanpa kecoh dan ugutan. Sementara itu, Azmin Ali dilaporkan berkata, kenyataannya sebelum ini bahawa Kerajaan Negeri terdedah dengan tindakan undang-undang daripada pihak industri sekiranya enggan membuka semula ekonomi bukan satu ugutan. Sebaliknya, kata Azmi, ia adalah peringatan bahawa kerjasama kerajaan negeri diperlukan untuk memulihkan negara. Sudah terlambat. Kenyataan awal Azmin dilihat angkuh dan menerima kecaman termasuk daripada rakan sendiri iaitu UMNO. Sebuah syarikat pemaju hartanah kini sedang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atas dakwaan tidak layak mendapat kontrak yang bernilai 30 juta ringgit. Beberapa media turut melaporkan syarikat yang sama mendapat kontrak membekalkan kelengkapan sistem makmal di bawah Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba mengumumkan kesediaan pihaknya bekerjasama dengan agensi rasuah bagi memastikan kementeriannya bersih dan berintegriti ketika ada desas-desus pegawai di kementeriannya disiasat SPRM. Isu itu dibangkitkan oleh Peguam Wee Cho Keong pada 30 April lalu yang meminta Kementerian Kesihatan untuk tidak melakukan penyelewengan dan bersikap telus dalam pemberian kontrak bertujuan mencegah penularan COVID-19. Beliau mendakwa syarikat itu adalah sebuah syarikat pemaju hartanah tetapi mendakwa kontrak melengkapkan makmal bagi tujuan saringan jangkitan dan kemudian untuk membekalkan PPE. Amat mencurigakan apabila sebuah syarikat hartanah memperoleh kontrak kelengkapan sebuah makmal dan dikatakan turut mendapat kontrak membekalkan kelengkapan sistem makmal bagi Kementerian Kesihatan. Tulis Portal Rokat Kini 5 Mei 2020. Siapapun akan berasa curiga. Lebih-lebih lagi, begitu pantas kontrak puluhan juta itu diluluskan. Seorang bekas pemimpin UMNO, Datuk Zahari Muhammad Yassin, dalam hantaran di Facebook beliau menyindir tahniahlah kepada KKM buat laporan polis atas beberapa isu Kementerian Kesihatan yang kononnya fitnah. Maka harap KKM sekali lagi buat laporan polis
akan perihal tender setuju terima atau bahasa mudahnya runding terus kepada syarikat Khazanah Jaya Sedia Berhad. Syarikat ini dari segi prinsipnya berteraskan hartanah. Persoalan orang bisnes khas syarikat Bumiputra, kenapa susah sangat nak tembus menyertai tender-tender di Kementerian Kesihatan? Maksudnya, biasanya syarikat Bumiputra sukar menyertai tender di KKM, tetapi kira-kira 30 juta ringgit begitu mudah dilonggokkan kepada syarikat yang tidak layak. Persoalannya, bagaimana Khazanah Jaya boleh dibayar pembayaran pendahuluan 15 juta ringgit atau 50% daripada harga setuju terima tender yang berjumlah 30.5 juta ringgit? Adakah ini penyalahgunaan kuasa? Kerana jawatan kuasa yang menilai sebarang kelayakan tender juga diragukan, soal Zaharin. Zaharin juga melampirkan beberapa dokumen yang berkaitan. Jika palsu, buatlah laporan polis lagi, sindir Zaharin. Apa yang rakyat dapat harapkan daripada kerajaan yang berdiri atas pengkhianatan? Lebih kurang 2 bulan yang lalu, gerombolan ini berteriak kononnya berjuang selama 2 minggu untuk menyelamatkan negara. Rakyat hilang pekerjaan, persekolahan dan pendidikan di institusi pengajian tinggi terganggu. Pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga tertangguh, solat jemaah masjid dihalang. Wira-wira di KKM stres berhadapan dengan karenah mereka yang harus diuji sama ada memiliki gejala COVID-19. Polis dan Angkatan Tentera pula terpaksa bekerja lebih masa memantau Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Semuanya pengorbanan rakyat Malaysia yang cintakan kebahagiaan agar negara bebas daripada COVID-19. Tiba-tiba kedengaran berita panas SPRM menyiasat tender yang diberi kepada syarikat yang tidak layak sebanyak 30 juta ringgit untuk kontrak yang bertujuan mencegah penularan COVID-19 dengan begitu laju. Speedy Gonzales pun mungkin terkejut. Jom Channel berharap pihak SPRM telus dalam menjalankan siasatan mereka. Jangan ada yang cuba menutup bangkai gajah ini. Teringat Jom Channel kepada kata-kata seorang agamawan. Lebih kurang begini bunyinya. Dalam sekawah gulai daging yang dimasak penuh dengan daging yang suci dan diletakkan seketul daging babi di dalamnya, itulah perumpamaan kerjasama UMNO dan MCA. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita. Dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.